Audio Jungle. Isu dan fakta pengangguran yang pertama bertajuk kadar pengangguran 3.2% setakat 31 Disember 2019. Berita ini ditulis oleh Eswani pada 21 Februari 2020. Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin sebagai Ketua Perangkawan Malaysia telah berkata, sebanyak 3.2% kadar pengangguran ataupun seramai 510,000 orang telah direkodkan. Tarifan suku keempat tahun 2019 ini diambil daripada jumlah penduduk seramai 19 juta orang dalam lingkungan umur 15 hingga 64 tahun dalam pasaran buruh. Mereka yang menganggur ini juga terdiri daripada mereka yang masih belajar tetapi belum menawarkan diri mereka dalam sektor pekerjaan, suri rumah tangga ataupun mereka yang telah bersara. Isu pengangguran di Malaysia yang kedua ialah lebih 24,000 pekerja telah diberhenti kerja dan kadar pengangguran adalah pada kadar 6.8%. Jabatan Tenaga Kerja JTK telah merekodkan bahawa sejumlah 24,600 pekerja telah diberhenti kerja oleh majikan sepanjang tempoh Januari sehingga September 2019. Menurut Menteri Sumber Daya Manusia, dalam pada jumlah itu, sektor pembuatan telah merekodkan catatan kehilangan pekerjaan yang paling tinggi iaitu dengan jumlah 7,000 lebih. Dan kementerian juga telah melakukan survey bahawa kadar pengangguran dalam kalangan belia yang berusia 15 hingga 30 tahun adalah pada kadar 6.8%. Isu yang ketiga, graduan siswazah miskin B40 sukar dapat kerja setimpal. Poin pertama, negara merekodkan seramai 560,600 penganggur yang dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Poin kedua, seramai 238,286 penganggur termasuk 174,327 siswazah yang mendaftar sebagai pencari kerja aktif dengan Jobs Malaysia di bawah Jabatan Tenaga Kerja JTK Semenanjung pada suku pertama 2019. Poin ketiga, kadar pengangguran mengikut kaum dan tahap pendidikan pada 2017 menunjukkan pengangguran siswazah Melayu mencapai 4.6%, pendidikan menengah 4%, pendidikan rendah 1.9% dan tiada pendidikan formal sebanyak 1.5%. Berdasarkan Jabatan Statistik Malaysia dan Tinjauan Ekonomi 2019 Kementerian Kewangan. Nama saya Lim Tian Lu, nombor matrik 271653. Saya akan sambung cerita topik kita iaitu pengangguran di Malaysia tengah falsafah ekonomi. Saya akan ceritakan tentang isu dan fakta pengangguran di Malaysia iaitu pengangguran bela di Malaysia, perkembangan dan pertimbangan dasar. Kita dapat sumber ini adalah rencana dituliskan oleh Dean Hikmah Muhammad Ibrahim dan Muhammad Zaidi Mahyudin. Dari rencana ini menyatakan Malaysia tergolong dalam kalangan ekonomi serantau yang mengalami pengangguran bela pada kadar 2 angka. Dianggapkan kadar pengangguran bela di Malaysia telah mencacat 10.7% pada tahun 2015, 3 kali lebih tinggi daripada kadar pengangguran negara sebanyak 3.1%. Pada
273,373 siswaza pada tahun 2015. Sebahagian besar mempunyaikan ijazah sarjana muda adalah 45% dan diploma adalah 43%. Dalam kalangan semua siswaza, 53% dilaporkan telah mula bekerja, 18% memilihkan melanjut pengajian manakala 24% masih menganggur. Pemegang ijazah sarjana muda mencatatkan kadar pengangguran paling tinggi sebanyakan 27.9% dalam kalangan iswaza dengan pelbagai kelayatan. Kesan-kesan pengangguran ialah mengeluarkan pendapatan negara. Jumlah cukai yang dipungut oleh kerajaan berkurangan. Pengguna kurang berbelanja kerana perlu berjimat cermat bagi menyimpan wang yang ada bagi digunakan untuk keperluan sahaja. Yang kedua, mengeluarkan keluaran negara. Pengeluaran dari beberapa sektor ekonomi akan berkurangan disebabkan kekurangan buruh bagi menghasilkan produk. Kos bahan mentah yang tinggi serta bayaran cukai yang tinggi yang dikenakan oleh kerajaan kepada pengeluar terhadap setiap produk yang dihasilkan. Ketiga, meningkatkan kadar jenayah. Ramai penganggur menghadapi masalah kesempitan kewangan dan sanggup melakukan jenayah seperti ragut, perompakan, pembunuhan dan lain-lain. Keempat, masalah tekanan jiwa. Ramai orang akan memandang rendah pada golongan penganggur kerana beranggapan belajar tinggi tetapi tiada pekerjaan. Ini menyebabkan mereka hilang keyakinan diri dan mengalami kebingungan. Okay, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang kesan pengangguran yang kelima, iaitu pembaziran sumber. Poinnya ialah apabila pengeluaran tidak dikeluarkan mengikut had maksimum yang ditetapkan, akan berlaku pembaziran sumber bahan mentah. Okey, di sini menerangkan tentang jika bahan mentah tidak dikeluarkan mengikut had maksimum yang ditetapkan, ianya akan menyebabkan bahan mentah itu tersimpan terlalu lama dan akan menyebabkan ianya boleh tamat tempoh atau merugikan bahan mentah yang disisihkan begitu sahaja. Poin yang seterusnya ialah jika bahan mentah tersebut mempunyai tarikh luput yang singkat, akan menyebabkan bahan tersebut dibuang tanpa digunakan dan menyebabkan kerugian pada pengeluar. Okey, poin kali ini menerangkan tentang apa yang akan berlaku jika bahan mentah itu sudah tamat tempoh dan sudah rosak. Maka ini akan menyebabkan bahan mentah itu tidak boleh digunakan dan akan mendatangkan kerugian kepada pengeluar. Kesan pengangguran yang keenam ialah kemahiran buruh akan hilang. Poinnya di sini ialah apabila penganggur sudah lama tidak bekerja, mereka berasa kekok kerana sudah hilang kemahiran mereka yang dipelajari. Maksudnya di sini ialah apabila seorang penganggur yang sudah lama tidak bekerja, kemahiran yang mereka dapati atau pelajari akan menghilang kerana mereka tidak dapat mempraktikkannya kerana mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Poin yang seterusnya ialah pengeluar terpaksa berbelanja bagi melatih semula pekerja mereka. Okay, pun di sini kita dapat lihat bahawa jika pengeluar menginginkan pekerja yang berkemahiran, pengeluar terpaksa mengeluarkan modal untuk melakukan kelas ataupun latihan intensif ataupun kerja khusus kepada pekerja mereka agar pekerja mereka lebih berkemahiran ketika melakukan pekerjaan. Isu pengangguran di Malaysia telah sekian lama menghantui rakyat, terutama bagi golongan para siswaza. Meskipun banyak kekosongan jawatan yang diiklankan, ianya seolah tidak mencukupi bagi memenuhi limpahan tenaga kerja yang berada di Malaysia saban tahun. Peranan dari pelbagai pihak diperlukan untuk mengatasi masalah pengangguran ini. Yang pertama, peranan pihak kerajaan. Pihak kerajaan haruslah memberi bantuan kewangan yang dapat memberi rangsangan kepada ekonomi untuk berkembang dengan pesat. Bantuan kewangan ini perlulah besar, yakni menelan berbilion ringgit supaya lebih banyak projek pembangunan dijalankan secara serentak.
Apabila semua projek pembangunan dijalankan secara serentak, sudah pasti jumlah pekerja yang diperlukan ramai dan semua orang berpeluang untuk bekerja. Yang kedua, peranan pihak swasta. Pihak swasta terutama ahli perniagaan turut mempunyai peranan tersendiri. Mereka perlu sanggup berkorban ketika negara mempunyai kegawatan ekonomi. Pengorbanan mereka itu boleh dijelmakan dalam bentuk mengurangkan gaji atau ganjaran buat mereka dalam bentuk bonus dan sebagainya supaya wang itu boleh digunakan untuk memastikan syarikat mereka terus wujud lalu tidak membuang pekerja yang akhirnya boleh menambahkan jumlah pengangguran yang ada di negara kita. Yang ketiga, peranan pihak individu. Pihak individu haruslah lebih positif dalam menangani kegawatan ekonomi ini dengan cuba meningkatkan kemahiran diri masing-masing. Contohnya, menyambung belajar, mengambil kursus jangka pendek dan meningkatkan prestasi diri. Sikap suka meningkatkan kebolehan diri memastikan seseorang pekerja itu akan terus dihargai oleh syarikat dan kemungkinan untuk dibuang kerja amatlah tipis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang langkah penyelesaian yang keempat, iaitu membuat perniagaan secara kecil-kecilan. Para penganggur yang tidak mempunyai pekerjaan boleh melakukan perniagaan secara kecil-kecilan seperti menjual buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya di sesuatu tempat yang dibenarkan untuk melakukan aktiviti perniagaan. Generasi Y mahu anak muda zaman moden membina empayar sendiri. Walaupun dengan melakukan perniagaan secara kecil-kecilan, pasti akan ada ganjarannya jika dilakukan dengan usaha yang maksimal. Menurut laporan daripada Kementerian Pengajian Tinggi yang dikeluarkan pada tahun yang lalu, hanya 2.4% sahaja graduan memilih untuk menjadi usahawan selepas keluar daripada universiti. Lazimnya, pendapatan bulanan mereka lebih tinggi daripada jumlah gaji yang ditawarkan kepada graduan baru. Contoh perniagaan secara kecil-kecilan ialah peniaga makanan ringan. Sama ada di universiti ataupun di tempat kerja, pasti akan ada satu sudut makanan yang diletakkan di pack dan diletakkan dalam kotak untuk dijual. Seperti keropok, biskut, roti, gula-gula dan air mineral antara yang popular. Botol kosong akan diletakkan sebagai tabung untuk pembeli membayar. Walaupun kedengaran remeh, namun sehingga sekarang trend ini masih ada di mana-mana. Baiklah, seterusnya langkah penyelesaian yang kelima, iaitu membuat perniagaan secara atas talian. Kegiatan penjualan secara atas talian juga merupakan salah satu pekerjaan yang boleh dilakukan oleh penganggur, bahkan kepada penganggur yang tidak punya sijil pelajaran tinggi, kerana pekerjaan ini hanya dilakukan di tempat tinggal dan menggunakan telefon bimbit sahaja. Pekerjaan dalam talian kini semakin mendapat tempat dalam kalangan rakyat Malaysia. Kebanyakan penjual dalam talian berpendapat bahawa medium ini sangat mudah untuk dipromosi, menjimatkan masa dan mengurangkan kos. Hanya dengan satu klik, penjual dapat memasarkan produk mereka tanpa perlu membuka kedai dan menyewa tapak jualan. Orang awam juga mendapat manfaat daripada perniagaan atas talian, terutamanya pengguna yang sibuk dengan pekerjaan dan aktiviti harian. Antara impak perkembangan perniagaan atas talian adalah meningkatkan kuasa beli pengguna. Seterusnya saya akan menerangkan tentang PKS, iaitu perniagaan kecil dan sederhana. Disebabkan keadaan ekonomi negara sekarang yang tidak stabil disebabkan oleh wabak coronavirus ini, justru baru-baru ini kerajaan mengumumkan pakej tambahan sebanyak 10 bilion ringgit yang diharapkan dapat membantu meringankan beban kewangan perusahaan kecil dan sederhana, iaitu PKS. Sekaligus menjamin 2/3 daripada jumlah pekerja di negara ini terus mendapat pekerjaan. Beliau berkata demikian pada perutusan khas pakej prihatin PKS.